Cikgu, saya ada hai. soalan. Ya. Nak tanya, ini apa? Jirim. Jirim? Ya. Cikgu, Ya. yang ini pula? Tu jirim juga. Jirim? Macam mana pula dengan yang ni? Itu pun jirim. Jirim lagi. Habis tu yang semua-semua ni, cikgu? Ini jirim. Jirim. Jirim lagi. Jirim. Jirim. Kenapa semua jirim? Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua yang ketika ini sedang menonton Mahir Didik TV KPM. Hari ini bersama Hazrina Kasim, saya akan menemani anda selama 1 jam ini untuk kita memahirkan diri kita dalam satu lagi mata pelajaran yang sangat penting, khususnya untuk adik-adik yang berada di sekolah menengah atas. Dan yang pastinya juga, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kalau sekali lagi saya nak ingatkan kepada semua penonton-penonton di Mahir Didik TV KPM ini untuk sama-sama kita ingatkan diri kita, tanggungjawab kita untuk mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Pastinya dalam keadaan sekarang kita bertanggungjawab untuk menangani wabak pandemik COVID-19 ini. Dan seperti biasa haruslah mematuhi semua SOP, termasuklah memakai pelitup muka, sentiasa adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan jangan lupa untuk sentiasa mencuci tangan anda. Kalau berada di luar rumah, jangan lupa untuk membawa gel pembasmi kuman. Baiklah, hari ini sesuatu yang istimewa akan kita mahirkan diri kita untuk memberikan satu manfaat ilmu pengetahuan. Dan saya nak jemput cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kulina, cantik berbaju kurung serba merah hari ini. Apa khabar, Terima cikgu? kasih. Apa khabar semua dengan kakak Rina? Khabar baik, cikgu, dan pastinya ini merupakan slot pendidikan khas di mana dalam slot ini ianya adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada adik-adik yang berkeperluan khas. Jadi, cikgu dibenarkan untuk membuka pelitup muka untuk tujuan bagi memudahkan adik-adik berkeperluan khas ini membaca gerak bibir dan juga mulut cikgu untuk tujuan pembelajaran. Tetapi sebelum kita nak mulakan, apalah kiranya kalau kita mulakan dulu untuk mematuhi SOP yang ditetapkan, kita pun nak bersihkan, nak sanitasikan tangan kita terlebih dahulu. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada semua penonton-penonton di Mahir ini berkenaan dengan soalan yang saya ajukan sebentar tadi. Sebenarnya mata pelajaran apa yang kita akan belajar hari ini? Alright. So, hari ini kita akan belajar sains tingkatan 4, bab 8, unsur dan bahan. Unsur dan bahan. Okey. So, persoalannya. Balik kepada soalan tadi. Balik kepada persoalan ni. Saya tanya kepada cikgu tadi, semua bahan-bahan yang ada di studio ini, cikgu memberi jawapan bahawa ia adalah jirim. Ya. Tapi kan cikgu, kan semua bahan-bahan ni berbeza. Kenapa cikgu katakan jirim? Betul. Walaupun dia berlain-lain jenis, tapi apa maksud jirim? Kita kena tahu, jirim adalah sebarang bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Boleh tengok di box di sini. Box sini jirim mempunyai jisim, memenuhi ruang. Sangat penting ini adalah asas kita belajar hari ini. Semua benda ada jisim. Jisim adalah berat.
Okey, semua ni ada berat. Betul. Dan dia ambil ruang, betul tak? Betul lah cikgu. Jadi semua benda ni walaupun mereka berlain-lain jenis, Betul. tapi semua adalah jirim. Fahamlah saya cikgu. Jadi setiap apa benda yang mempunyai jisim dan juga yang memenuhi ruang, ia adalah jirim. Yes. Okey cikgu, pastinya adik-adik yang sedang menonton ketika ini tak sabar sangat nak tahu apakah sebenarnya objektif pembelajaran kita dalam 1 jam ini. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran cikgu hari ini, cikgu harap murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu contoh atom, molekul, ion. Okey. Lepas tu yang kedua, cikgu nak juga murid-murid mampu atau boleh menyatakan satu contoh kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Yang ketiga, cikgu nak murid-murid mahir dalam prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Wah, banyaknya yang akan kita pelajari untuk hari ini kan cikgu. Nantikan. Dan pastinya murid-murid dan juga adik-adik yang sedang menonton ketika ini tak sabar untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan topik pembelajaran kita, iaitu unsur dan bahan dalam subjek ataupun mata pelajaran Sains tingkatan 4. Sains tingkatan. Sains macam mana cikgu? Sains. Macam kita tuan bahan kimia. Okey, sains tingkatan 4. Tuan sini. Okey, baiklah. Nak tahu lebih lanjut apakah yang akan kita mahirkan diri kita berkenaan dengan unsur dan bahan ini? Jadi, murid-murid jangan ke mana-mana. Sekembalinya nanti banyak lagi antara perkara-perkara dan juga ilmu pengetahuan yang akan kita belajar. Jumpa selepas ini di Mahir at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Mahir di Didik TV KPM. Dan seperti yang diwawarkan sebentar tadi, kita nak mempelajari mata pelajaran sains dengan topik hari ini, unsur dan bahan bersama dengan Cikgu Kulina. Okey, cikgu, sebelum kita nak teruskan dengan pelbagai aktiviti menarik sebab banyak props hari ini, tapi apakah agaknya perkara penting yang cikgu nak perkenalkan dari segi istilah-istilah kepada murid-murid kita hari ini? Jadi, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, cikgu harap murid-murid mahir dengan beberapa perkataan atau kata-kata dahulu. Okey. Untuk senang ikuti pengajaran lepas ni. Baik. Okey. Yang pertama, kita tengok ada atom. Tengok baik-baik dia punya sign language. Atom, kita sign atom. Atom. Okey, atom. Lepas tu kita ada molekul. Molekul kita sign macam ni, M. Molekul. Lepas tu kita tak ion. Ion sini. Ion. Okey. Faham. Ini 3 yang basic. Atom. Atom A. Then molekul. Ion. Lepas tu ada lagi. Minta tolong kakak Rina. Tolong tunjukkan. Okey. Lagi boleh cikgu. Okey. Oksigen. Baik. Saya akan lekatkan oksigen. Okey. Oksigen. Okey. Lepas tu ada hidrogen. Kita ada hidrogen. Okey. Yang seterusnya adalah
Hydrogen. Lepas tu kita ada carbon. Carbon. Okey. Ini carbon. Yes. Okey. Lepas tu kita ada acid. Acid dulu cikgu. Ada acid. Acid, baik. Acid, alkali. Sekejap ya cikgu. Okey, Buat boleh. betul gamnya. Lepas tu zarah. Dan yang terakhir kita ada zarah cikgu. Okey, cikgu ulang Cikgu akan sentiasa guna perkataan yang ni nanti, okey? Yang pertama atom, yang kedua molekul, yang ketiga ion, yang lepas tu oksigen macam udara. Macam oksigen. Dia boleh terbang-terbang. Betul lah cikgu. Lepas tu hidrogen. Lepas tu carbon kita buat C. Carbon. Simbol unsur dia. Simbol unsur tak perlu terbang. Sebab dia bukan gas. Okey. Gas kita gerak. Faham. Okay. Lepas tu kita ada acid. Biasa kita buat laju sikit sebab dia macam bahaya. tekan kiss, bahaya. Okay. Lepas tu alkali kita buat AK dekat sini. AK. Alright? Alkali. Lepas tu Zara di sini. Zara di sini. Dengan huruf Z ya cikgu? Ya. Okey. Faham? Okey. Baik. Sekarang kita sambung balik dengan G-rim tadi. Okey. G-rim, cikgu akan sign G-rim. Okey. G-rim dia macam barang. Okey. G-rim kita sudah tahu dia ada jisim dan dia memenuhi ruang. Okey. G-rim dia ada dalam 3 keadaan. Wow. Dia ada dalam bentuk pepecah, cecair dan gas. Okey. Jadi, tahu tak apa benda bahan yang membina G-rim? Apa cikgu? Okey. G-rim terbina daripada 3 jenis zarah-zarah. 3 jenis zarah-zarah. Ya. Okey, apakah zarah-zarah itu cikgu? Okey, zarah-zarah itu telah anda nampak. 1, 2, 3. Okey. Adalah atom, molekul dan ion. Okey. Cikgu, saya ada persoalan. Ya, Kak Dan saya harap cikgu boleh bantu saya sangat. Okey, boleh. Dari Silakan. tadi, bila kita mulakan pembelajaran kita, cikgu dah bagi satu penjelasan yang sangat mudah untuk kita fahamkan tentang G-rim, iaitu mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Itu adalah G-rim. Soalan saya cikgu, saya ni G-rim ke juga? Adakah Kakak Rina ini G-rim? Okey, kita tengok dulu. Adakah dia mempunyai jisim? Betul. Ya, murid-murid depan TV cakap, ya, ada jisim. Ada jisim, Lepas tu, adik-adik. ada tak dia ambil ruang? Ada tak dia ambil ruang? Ada. Dia ambil ruang berdiri situ. Ya. Jadi, Kakak Rina juga adalah G-rim. Kak Rina, Cikgu Kulina Ya. juga G-rim. Ya, betul. Okey, senang untuk betul faham. Kakak Rina belajar. Terima kasih Cikgu. Okey. Yang seterusnya? Seterusnya kita pergi tengok yang lebih teliti lagi. Okey. Yang pertama kita tengok dulu bahan atom. Okey, bahan atom. Nampak di sini tak dia punya struktur dia? Nampak Cikgu? Struktur dia dia lebih rapat, Padat. dan dia susun dengan teratur. Betul? Bahan atom. Okey. Dan dia bergerak dengan tempat dia sendiri aja. Okey. Dia tak bebas. Sebab dia, mungkin kerana dia rapat ya Cikgu? Okey, cikgu ke sana sikit. Boleh Cikgu, silakan. Okey. Mari kita tengok contoh atom di sini. Cikgu ada sediakan paku. Okey, paku. Lepas tu cikgu ada sediakan ini ni. Ini ferrum. Okey, sebenarnya dua-dua ni adalah ferrum. So, mereka hanya mempunyai bahan atom.
Okey. Bahan atom ada zarah atom sahaja. Faham. Ini adalah zarah atom dan dia ada atom sahaja. Dia Atom tak ada, sahaja? Dia tak ada campur benda lain, tak ada. Okey. Dia ada atom sahaja, dia sendiri saja. Okey, lepas tu contoh yang lain adalah kuprum. Kuprum. Okey. Ini Kalau adalah- boleh kita tunjukkan, cikgu pegang lebih lama sedikit supaya Okey. adik-adik di rumah dapat lihat bentuk kuprum. Okey, ini kuprum. Okey, teruskan Okey. cikgu. Lepas tu kemudian kita pergi kepada molekul. Okey, molekul. Okey, molekul dia adalah gabungan atom. Atom. Okey. Macam tadi cikgu kata, atom dia sendiri saja. Betul? Kalau molekul dia ada gabung dengan atom yang sama jenis atau lain-lain jenis, dia gabung. Itu molekul. Itu molekul. Okey, molekul gabungan atom. Yes. Sama jenis atau lain-lain jenis. Yes, betul. Molekul, okey. Lepas tu kita ada ion. Ion adalah gabungan logam dan bukan logam. Okey. Okey, boleh tengok sini. Lepas tu ion, dia yang ni kita tengok ini Paku sama kan juga. paku. Sama kan paku. Betul cikgu? Yang ni sebab dia dah bergabung, dia sudah bergabung dengan atom yang lain. Okey. Okey, beza dengan yang ini, Adakah sebab kerana paku ini berkarat cikgu? sebab dia berkarat, sebab dia karat, dia sudah bertindak balas dengan atom yang lain. Okey. Tadi cikgu sudah beritahu kan? Ya. Atom hanya ada satu jenis atom dia sendiri sahaja. Yang ni molekul dengan ion dia ada campur, dia ada gabung dengan atom yang lain. Okey. Okey. Untuk yang di sini, yang tiga jenis ni, okey. Unsur ni kita juga boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Oh, okey. Selain dia wujud dalam bentuk atom, dia juga boleh wujud dalam bentuk ion. Itulah tadi cikgu beritahu. Walaupun tadi dia adalah atom, di sini dia adalah atom. Betul. Dia atom. Tapi bila dia berkarat, dia jadi ion. Okey, satu unsur boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, sama dengan hidrogen. Okey, tadi kata gas hidrogen kan? Ya, betul. Kalau hidrogen di udara, dia wujud dalam bentuk molekul. Tapi kalau hidrogen dekat sini, dekat jus limau, Juga jus limau. dia dalam bentuk ion. Okey. Ada beza dari segi bentuk. Dan pastinya kalau kita lihat cikgu, atom, molekul dan ion ini mereka masing-masing mempunyai kriteria tersendiri. Ya. Tetapi tidak semestinya molekul ataupun bahan-bahan ini hanya berbentuk sebegini, tapi boleh bergabung dengan bahan lain, membentuk bahan lain. Perubahan secara kimia. Okey. Baru akan berubah bentuk. Cikgu, adakah sebenarnya unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk yang berbeza? Ya, sama macam tadi ferrum, dia boleh wujud dalam bentuk atom, dia boleh wujud dalam bentuk ion. Lepas tu kita tengok satu contoh lagi lah. Oksigen yang kita perlu untuk bernafas. Betul tak? Betul. Oksigen sebenarnya dia adalah atom. Tapi dalam udara, dia dalam bentuk molekul. Sebab oksigen dia sendiri dia tak stabil. Dia kena gabung dengan atom oksigen yang lain untuk menjadi stabil. Okey. Jadi kalau kita nampak betul-betul oksigen adalah macam ni, dia gabungan macam ni, dua biji macam ni. Oksigen, molekul oksigen macam ni. Okey. Okey. Tapi kan boleh cikgu terangkan dari segi bentuk ion ini cikgu. Ya. Bagaimana sebenarnya ia berbeza jika nak dibandingkan dengan bentuk atom dan molekul untuk murid-murid faham dengan lebih jelas. Okey, nampak tak dia punya simbol? Plus, Ya. minus. Okey. Kalau logam, dia kena derma elektron untuk menjadi positif. Okey. Kalau bukan logam, dia kena terima untuk
Jadi ion, negatif. So dia ada positif, negatif. Bila kita nampak positif, negatif, itu adalah ion. Di mana sudah ada berlaku tindak balas kimia. Oh, cikgu. Contohnya kalau macam bateri yang kita guna tu, adakah ion? Itu juga ada positif, negatif juga. Itu bahan yang lebih kompleks sikit lah. Okey, faham. Okey, yang pentingnya untuk segmen ini murid-murid sudah difahamkan apakah sebenarnya ion, bagaimana ion, molekul dan juga atom dari segi kriteria mereka dan jenis-jenis contoh atom, molekul dan ion ini. Selepas ini katanya cikgu ada aktiviti menarik kita nak lakukan. Ya, betul. Nantikan. Jadi adik-adik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk melakukan aktiviti berkenaan dengan unsur dan bahan di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Mahir Didik TV KPM, di mana untuk 1 jam ini kita sedang mempelajari mata pelajaran sains dengan topiknya unsur dan bahan. Dah tahu lebih lanjut berkenaan dengan atom, molekul dan ion? Ini dia di sebelah Cikgu Kulina, satu jadual yang pastinya murid-murid dah biasa lihat ya cikgu? Okey, mereka lihat jadual ni masa tingkatan 1. Betul. Tapi cikgu tak tahu masih ingat lagi tak? Kalau cikgu tanya saya, mestilah saya pun tak ingat cikgu. Okey cikgu, boleh kita ingatkan kembali kepentingan jadual ini? Ya. So, kalau kita mau sambung lagi untuk bab 9, bab 10, inilah asas kita kena tahu dulu. Okey. Sebelum kita pergi ke tindak balas kimia. Baik. Okey, sekarang kita tengok apa nama benda ni. Apa ni? Okey, ini adalah jadual berkala unsur moden. Okey. Okey, jadual berkala unsur moden. Okey, kita tengok di sini. Di sini rasa-rasa ada berapa unsur dalam jadual ni? Banyak cikgu. Beratus tak salah saya ni. Ratus kan? Betul. Dia ada 118 unsur di sini. 118. 118 unsur dalam jadual ini cikgu. Jadual ni. Okey. So di sini kita nampak okey, untuk bahagian atas ni kita ada baris nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 18. Okay. Nampak tak nombor ni? Nampak cikgu. Okey, nombor ni adalah kumpulan. Lepas tu nampak sebelah sana kala. Di sini cikgu? Ya. Okey, macam kakak Rina tunjuk kala. Dia ada 7 kala. 7 kala. Okey. Ini adalah jadual, jadual berkala unsur. Okey, first kita tahu dia punya kumpulan, kemudian kita tengok dia punya kala, kala dekat situ. Okey, lepas tu kita tengok dia punya nombor. Nampak tak ada nombor? Nombor dalam kotak ataupun nombor di sini? Nombor dekat warna biru, merah, nampak cikgu. kuning. Ada tak banyak nombor? Banyak sangat cikgu. So, untuk susun unsur dalam jadual ini, kita susun ikut tertib nombor menaik. Nombor proton. Nombor proton. Okey, nombor proton. Nombor proton. Okey, kita boleh lihat yang pertama nombor 1, hidrogen. 1. Lepas tu nombor 2. Nombor 2. Okey, lepas tu nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan susun ikut nombor proton.
Nombor proton. Secara menaik, lepas tu dari kiri ke kanan sini. Okey, dia dapat sana ke sini. Okey, lepas tu kita tengok mengapa kita ada 1, 2, 3, 4, 5 tu. Lepas tu cikgu letak logam, halogen, gas nadir ni. Mengapa? Yalah. Betul lah cikgu. Ha. Muskil juga saya. Kenapa sebab cikgu? Setiap nombor tu adalah satu kumpulan. Kita tengok sepanjang macam ni, kita tengok adalah kumpulan satu. Betul. Okey, kumpulan satu, nama dia logam alkali. Okey, kumpulan kedua, logam alkali bumi. Dia ada nama dia. Lepas tu, kumpulan 3 sampai ke sini, 12. Apa nama? Sama. Nama dia unsur peralihan. Dia punya nama. Nama kumpulan dia. Nama kumpulan unsur peralihan. Okey, lepas tu kita tengok yang ni halogen. Halogen adalah kumpulan ke-17. Okey, lepas tu gas nadir adalah kumpulan ke-18. Okey. Mengapa dia disusun dalam kumpulan? Sebab mereka ada sifat kimia yang sama. Okey, faham. Tadi cikgu ada sebut bahan atom terdiri daripada bahan logam dan gas nadir. Bagaimana pula kalau kita nak pastikan memang kita kena betul-betul ikut nombornya ke bagaimana cikgu? Masuk Kak Rina nak tengok atom. Betul. Okey, atom untuk atom biasanya dia terdiri daripada logam. Nampak logam? Nampak. Logam adalah warna kuning. Okey, untuk unsur yang warna kuning ini semua adalah logam. Okey, atom terdiri daripada logam dan gas nadir. Gas nadir sini. Sini. Okey? Bahagian sini. Ini adalah atom. Jadi cikgu, setiap warna ni memang menentukan bahan yang berbeza. Ya. Untuk warna kuning, wakili logam. Untuk merah, wakili separuh logam. Untuk yang biru, wakili bukan logam. Tadi cikgu juga ada sentuh tentang bahan-bahan ini ada yang mempunyai sifat kimia. Ya. Okey, ada tak bahan yang mempunyai sifat fizik juga cikgu? Ya. Apabila kita tengok mengapa kita kena belajar jadual ni, sebab selain kita lihat dia punya sifat kimia, apabila dia punya susunan merentasi kiri ke kanan, dia punya sifat fizik juga akan berubah. Okey, baik. Cikgu, tadi cikgu ada sentuh tentang sifat logam. Boleh tak cikgu terangkan lebih tentang bukan saja sifat logam tetapi sifat oksida dan sifat kekondaksian? Okey, baik. Sekarang kita lihat di sini daripada kiri, cikgu kata cikgu dah beritahu kan, daripada sana kiri ke kanan, kanan ke kanan. Okey, dari segi sifat logam dia, sifat logam yang pertama, dia akan berubah daripada logam base. Tengok, dia alkali kan? Ya. Lepas tu bila dia beransur ke sini, belah sini, dia akan menjadi bukan logam. Okey. Logam dia jadi bukan logam. Nampak tak? Bukan logam. Nampak, pertama cikgu. kita ada kuning, lepas tu kita jadi biru. Okey. Lepas tu kita tengok dia punya oksida. Oksida sini adalah oksida base. Sini asid. Oksida asid. Oksida asid. Okey, untuk dia punya kekondensasian elektrik, kekondensasian elektrik semakin dia beralih ke sini, okey, sifat kekondensasian elektrik dia jadi kurang. Okey. Ini adalah sifat-sifat yang murid-murid kena ingat.
Baiklah. Cikgu, okey, persoalannya kat sini, kalau tadi cikgu dah sentuh tentang kumpulan dan nama-nama sifatnya logam alkali bumi, halogen, gas nadir, unsur peralihan semua kan? Ya. Bagaimana pula dengan Sri Lantanida dan Sri Aktinida ni? Okey, baguslah Kakak Rina dia tanya. Okey. Terima kasih, cikgu. Nampak tak ada ruang kosong dekat sini? Nampak. Okey, kalau cikgu letak benda ni dekat sini, nampak tak murid-murid depan TV? Nampak tak? Tak nampak Dia akan lah, panjang cikgu. ke situ. Betul. Dia akan panjang, tak nampak. Jadi, untuk senang kita tengok, biasanya saintis mereka akan susun jadual begini rupa. Okey, mereka akan keluarkan Sri Lantanida dengan Sri Aktinida ni daripada sini mereka keluarkan letak di bawah. Untuk senang kita lihat. Cikgu, apakah kepentingan sebenarnya untuk murid-murid yang berada di sekolah menengah ini memahami tentang jadual berkala unsur moden ini? Okey, yang ni adalah unsur-unsur yang mereka kena tahu dan mereka akan guna dalam buat eksperimen. Wow, nak buat eksperimen ke cikgu? Ya, nak ke? Nak sangat. Tapi sebelum tu katanya ada satu video ya cikgu? Ya, nak tengok? Naklah. Murid-murid nak tengok tak video yang Cikgu Kolina nak kongsikan ini? Jom kita saksikan. Salam sejahtera. Hari ini kita ingin menguji sifat kekondaksian elektrik dalam logam. Bersama ini ada power supply, logam ferrum, menton dan dawai penyambung. Pastikan jangan on power supply sebelum siap pemasangan. Sekarang kita sambungkan dawai penyambung pada terminal negatif. Satu lagi, dawai penyambung pada terminal positif. Sekarang kita sambungkan logam ferrum di antara dawai penyambung dengan menton. Satu lagi, logam ferrum kita sambungkan. Pastikan dua dawai penyambung ini tidak bertembung antara satu sama lain. Setelah siap pemasangan, barulah kita on power supply. Apabila menton menyala, ini menunjukkan bahawa logam ferrum mempunyai sifat kekondaksian elektrik. Sekian, terima kasih. Wow, murid-murid, seronok kan tengok eksperimen yang dikendalikan oleh seorang pembantu Cikgu Kolina tadi. Dan yang pastinya Pembantu pengurusan murid. Pembantu pengurusan murid. Maafkan saya, cikgu. Okey, cikgu. Sebenarnya kalau kita tengok saja memang tak puas. Boleh tak kalau cikgu juga ajarkan saya untuk eksperimen ini? Okey, Kakak Rina nak cuba? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, macam video tadi, dia ada dawai penyambung. Ada tak? Ada. Ini warna merah dan juga merah dan warna hitam. Betul tak? Okey, Yeah. merah kita guna untuk yang positif. Okey, hitam kita guna untuk yang negatif. Okey. Okey, yang pertama, hari ni kita buat eksperimen untuk tengok kekondasian elektrik. Baik. Okey, kekondasian elektrik di antara logam dan bukan logam. Okey, tadi Puan Hati ni sudah tunjuk. Okey, unsur ferrum. Okey. Dan menton menyala. Betul. Sekarang kita cuba pula satu jenis logam, kuprum. Okey, kita nak guna kuprum. Saya ambil dia berapa, cikgu? Ambil 2 keping. 2 keping kuprum. Okey, kita sambungkan yang negatif
Negatif. Sekejap ya cikgu. Okey. Dawai dengan kuprum. Kita sambungkan dengan kuprum. Lepas tu sambung lagi satu dawai hitam. Sambung ya cikgu? Ya, sambung lagi. Kita sambungkan. Lepas tu kemudian letak kepada terminal negatif. Terminal negatif. Okey. Okey, pastikan jangan bertindih. Jangan letak sama negatif dan positif. Okey. Okey, lepas tu sekarang kita buat lagi untuk yang positif, untuk yang merah. Yang merah, prosedurnya sama juga ya cikgu? Ya, sama macam tadi. Okey, saya masukkan dulu kat sini. Okey, pastikan jauh, jangan dekat. Okey. Okey, sambung lagi. Sambung yang merah dengan kuprum ni. Ya, Dan sambungkan dengan terminal positif. di terminal positif. Harap-harap jadilah cikgu. Okey, nanti pastikan semua dah siap. Okey, nampak tak? Okey, tak ada letak bertindih yang sama. Tak ada, positif, cikgu. negatif, jauh. Betul. Okey, baru kita on power supply. Kita nyalakan ya cikgu. Menyala lah cikgu. Tu, maksudnya kuprum boleh kondaksikan elektrik. Elektrik. Okey. Okey. Bagaimana? Kita cuba satu lagi. Boleh sangat cikgu. Saya pun seronok ni. Yang bukan logam. Yang bukan logam. Kalau kita gunakan rod kaca? Ya, boleh. Boleh. Okey. Okey, padamkan dulu. Boleh cikgu. Okey, tukarkan kuprum itu dengan rod kaca. Okey, jadi kalau kita dah siap-siap masukkan boleh cikgu? Boleh. Okey. Jadi kita gunakan rod kaca. Harap. Okey. Satu lagi ya cikgu. Ya. Ini just positif. Kita tengok apa akan jadi nanti. Okey, siap? Siap Pastikan cikgu. dah susun. Okey, kita Susun. on. Tak menyala lah cikgu. Okey, itulah menunjukkan tadi cikgu dah beritahu kan dia punya sifat kekondaksian elektrik. Okey, sifat kekondaksian elektrik dia akan berubah atau dia akan jadi berkurangan daripada kiri ke kanan. Okey, baik cikgu. So, lagi satu cikgu nak kongsi adalah prinsip susunan unsur dalam jadual berkala ni. Okey, teruskan cikgu. Prinsip susunan. Okey, yang pertama kita kena ingat susunan dia adalah ikut nombor proton. Nombor proton. Maksudnya dari kiri ke kanan. Yes. Urutan tertib nombor menaik. Lepas tu yang kedua, cikgu nak murid-murid ingat, okey, bila atom dalam keadaan neutral, okey, dia punya bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Okey, ini yang cikgu nak anda ingat. Boleh? Boleh cikgu. Okey, baiklah. Memang jelas hari ini lengkap dengan eksperimen untuk kita lihat sendiri dari segi kekondaksian arus elektrik itu dan bagaimana sebenarnya penting untuk kita fahamkan tentang jadual berkala unsur moden. Okey, selepas ini ada lagi yang sesuatu menarik cikgu Kulina akan kongsikan, tapi kita berehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana murid-murid, selepas ini kembali lagi dalam Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kita nak teruskan di bahagian akhir kelas kita hari ini dan pastinya ketika ini murid-murid sudah pun memahami berkenaan dengan topik unsur dan bahan ini. Seperti Kak Rina juga cikgu, seronok sangat belajar hari ini sebab kita dah mengenal pelbagai jenis unsur dan bahan ini. Baik, kita nak buat ulang kaji kan cikgu kan?
Ya, masih ingat lagi? So, apa yang belajar tadi? Sekarang cikgu nak tanya balik. Boleh tak? Cikgu dah tanya. Sikit saja kan? Sikit saja cikgu ajar kan? Betul tak? Pasti anda boleh jawab. Okey. Pertama, apa yang kita belajar? Kita belajar ion, atom dulu. Atom. Molekul, ion dan ion. Betul tak? Betul, pada mula-mula kita belajar ni 3. So, cikgu nak anda bagi satu contoh selain daripada bahan-bahan yang ada di sini. Boleh Kakak Rina tolong? Boleh, cikgu. Okey, Kakak Rina tolong bagi satu contoh atom. Boleh? Satu contoh. Satu contoh atom. Ya, atom. Okey, kejap. Saya tengok dulu yang mana atom. Okey. Ferrum. 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 Okey, boleh. Betul tak, cikgu? Boleh, ferrum. Ferrum adalah atom. Okey, lepas tu untuk molekul, apa contoh dia? Molekul. Gas oksigen. Okey, masih ingat tak cikgu sudah beritahu kan? Gas oksigen dia ada molekul. Molekul 2 macam ni, bentuk dia macam ni. Okey. Lagi satu, ion. Okey. Saya ada garam. Ya. Okey. Mengapa kita kata garam itu ion? Okey. Itulah sebab kita kena belajar jadual berkala unsur moden. Okey, di sini kita tahu garam adalah gabungan antara logam dan bukan logam. Okey. Faham? Natrium untuk nama kimia dia adalah natrium klorida. Natrium klorida. Okey, dia adalah gabungan logam dan bukan logam. Dan dia punya sifat dalam natrium dia sudah berubah jadi ion. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Kalau helium dalam kategori mana pula? Helium. Okey, cikgu sudah beritahu kan? Ingat tak tadi atom. Untuk bahan atom, okey, semua logam dan gas nadir okey adalah bahan atom. Okey, jadi helium, adalah gas nadir. Jadi helium juga adalah atom. Okey. Cikgu, sedikit rumusan berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Okey. Sekarang kita tengok lagi dia punya bentuk. Kita tengok ini bentuk yang sama kan? Okey. Satu lagi cikgu nak ingatkan adalah dia punya bahan-bahan ini, unsur-unsur boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, tengok perkataan di sini. Okey, contohnya satu ferrum, dia boleh wujud dalam bentuk atom dan dia juga boleh wujud dalam bentuk ion. Lepas tu, yang ketiga cikgu nak anda ingat adalah dia punya susunan. Okey. Bagaimana kita susun benda ni? Dia susun ikut nombor. Cikgu dengar proton. Proton. Okey. Okey, dan jelas di situ bahawa apa sahaja pembelajaran kita berkenaan dengan unsur dan bahan hari ini sememangnya ia memberikan manfaat ilmu pengetahuan semua. Termasuklah kita nak memahami bagaimana bentuk atom, molekul dan juga ion. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucapkan kepada Cikgu Kulina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor yang telah berkongsi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat khusus untuk adik-adik kita yang berada di sekolah menengah atas. Bagaimana adik-adik? Sekurang-kurangnya 1 jam ini diisi dengan ulang kaji pelajaran yang kadang-kadang mungkin kita boleh lupa. Maklumlah, ianya ada perkaitan daripada tingkatan 1 kan, cikgu? Tingkatan 1 anda belajar unsur sahaja. Ya. Dan ini adalah fokus yang lebih untuk kita memahami unsur dan bahan. Jadi terima kasih adik-adik kerana terus bersama kami di Mahir di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.